أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari kekufuran dan kekafiran. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada azab kubur. Tiada Tuhan selain Engkau. Pelan rekalibrasi parti bermula 16 November 2020 sehingga 30 Jun 2021 fokus kepada dua komponen, rekalibrasi pulang dan rekalibrasi tenaga kerja. Sumber daripada Kementerian Dalam Negeri. Negeri Sembilan 102.7 FM. Anda kini sedang mendengar Ekspresi IKIM bersama Haji Faiz Haji Osman. Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Kembali teman-teman kan saya Faiz Haji Osman. Kami 9 malam seperti biasa kita janjikan untuk kita dengarkan perkongsian ilmu, bicara menerusi Maulid at IKIM bersama dengan Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Joel atas talian waktu ini bersama-sama kita. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz sihat Ustaz Alhamdulillah sihat. Saya sihat, Faiz. Sihat Ustaz, Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Untuk minggu ini kita nak sambung lagi pengajian ilmu kita dalam siri Kenali dan Cintai Wanita Syurga Ummahatul Mukminin. Dan kali ini kita nak sambung Kenali Sayyidatina Juwairiyah binti Al-Harith. Kita nak sama-sama dengarkan. Jadi anda saat ini boleh dengar dekat radio seperti biasa di frekuensi anda. Tak kira dekat rumah ke, dekat pejabat ke, tempat kerja. Tempat kerja lah. Dalam kereta ke, silakan sambil dengar. InsyaAllah semoga bermanfaat. Dan pastinya anda juga boleh tonton siaran ini menerusi Facebook. Kita bersiaran secara langsung juga di Facebook IKIM FM dan juga di YouTube channel kami IKIM. Di dua platform kami sediakan untuk anda. Semoga perkongsian ilmu ini, kalau anda tak dapat ikuti sekarang secara langsung, boleh share, tengok semula hujung minggu ataupun sebar-sebarkan kepada yang lain. Semoga beroleh manfaat semua orang, insya-Allah. Ustaz, kita nak teruskan pengajian kita pada malam ini. Ustaz, silakan. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma' walhamdulillahi mil'u kulli ardin wa sama' wassalatu wassalamu ala syamsil anbiya wa imamil atqiya habibina wa azimina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah Yasin Habibillah Taha Rasulillah al-Fatihi wal-Khatimi wal-Nasiri wal-Hadi ila siratul mustaqim وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم خير ما أحيط به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillah, syukran jazilan saudara Faiz yang baik hati sedang mendengar rancangan Maulid yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan mengenal dan mudah-mudahan kita sentiasa mencintai Ummahatul Mukminin Sayyidatina Juwairiyah binti Al-Harith radhiyallahu ta'ala anha, istri ketujuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Azwaj Taha durarun 11 Khadijatun ma Hafsatin binti Umar. Isteri-isteri Nabi adalah permata, ada 10 orang mereka. Khadijah bersama Hafsah binti Umar. Saudatu Aisyatu Maimunati wa Zainabun Juwairiyah Safiyati. Saudah Aisyah bersama Maimunah, Zainab, Juwairiyah, Safiyah. Ummu Habibatin wa Ummu Salamah wa bintu Jahshin
Zainabun Mutammimah, Ummu Habibah, Ummu Salamah, binti Jahash, iaitu Zainab yang menjadi pelengkap. Ammis Sarari arba'un min bainihin, Mariyatun, Rayhanatun, a'zim bihin. Adapun para hamba ada 4 dan antara mereka Mariyah dan Rayhanah, maka agungkanlah mereka semuanya. Sayyidatina Juwairiyah binti Al-Harith, nama beliau adalah Sayyidatina Juwairiyah binti Al-Harith binti Abu Dirar ataupun Abi Dirar bin Abu Dirar ataupun Abi Dirar bin Habib bin Aiz bin Malik bin Jazimah. Jazimah inilah nanti disebutkan dengan Mustaliq yang kita akan bicarakan, satu bani ataupun kabilah yang bernama Bani Mustaliq. Sayyidatina Juwairiyah berasal daripada keluarga yang terhormat, bangsawan daripada Bani Mustaliq. Malah Sayyidatina Juwairiyah yang kita bicarakan ini adalah tokoh penting dalam masyarakat dan dalam kaum kabilahnya. Ayah beliau sendiri adalah ketua kabilah Bani Mustaliq yang sangat dihormati, yang sangat didengar kalamnya ataupun perintahnya, sehingga apapun yang beliau perintahkan selalu diikuti oleh kaumnya Bani Mustaliq ini. Dalam riwayat Imam Muslim yang disebutkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, kanat Juwairiyah ismuha Barrah. Sayyidatina Juwairiyah dulu nama asalnya adalah Barrah. Fahawwala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam ismaha Juwairiyah. Lalu ketika berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, baginda tukarkan nama Barrah tadi menjadi Juwairiyah. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakrahu an yuqal kharaja min 'inda Barrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya kurang menyukai, nanti kita akan bicarakan ketika kahwin, kalau orang bertanya kamu datang daripada rumah mana, kamu datang daripada isteri yang mana, lalu kalau dikatakan Nabi telah kharaja min 'inda Barrah, Nabi keluar daripada Barrah, walhal Barrah itu bar itu maksudnya kebaikan. Jadi kalau diterjemah kharaja min 'inda Barrah, Nabi baru keluar, baru datang daripada Barrah, daripada kebaikan. Maksud Nabi keluar daripada kebaikan. Itu salah satu sebab kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tak nak nanti difahami keluar daripada suatu kebaikan, kerana nama isteri beliau itu adalah, isteri baginda adalah Barrah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tukarkan menjadi Juwairiyah. Bagaimana perkahwinan Sayyidatina Juwairiyah dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini ada kaitan dengan satu peperangan yang disebut dengan perang Bani Mustaliq, sebab Nabi dan tentera Islam pergi ke tempat di mana di situ ada Bani Mustaliq dan berperang dengan Bani Mustaliq. Sebab itu disebut dengan perang Bani Mustaliq, ataupun perang yang dikenali dengan perang Muraisi'. Muraisi' adalah satu tempat air, sebuah mata air yang disebut Muraisi'. Nama sebuah mata air itu di wilayah Qadi. Nanti kita akan bicarakan apa kaitan perang ini dengan perkahwinan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Juwairiyah pernah berkahwin sebelumnya, yaitu dengan Musafi' bin Safwan al-Mustaliq, yaitu berasal daripada Bani Mustaliq. Ketika bulan Sya'ban tahun 6 Hijriyah, bermakna Nabi sudah berpindah ke bumi Madinah. Tuan-tuan, hadirin, pendengar yang dirahmati Allah yang beriman sekaliannya, kalau kita bicarakan tentang perang, hanya satu perang sahaja yang melibatkan Makkah dan sekitarnya, iaitu Fathu Makkah.
Ataupun sebelum itu yang disebut dengan perjanjian Hudaibiyah. Tapi di situ tidak ada peperangan. Fathu Makkah yang 8 Hijriah itu pun peperangan kecil sahaja. Selain daripada itu, peperangan-peperangan yang besar semua berlaku di luar Makkah. Dan kebanyakannya berlaku di bumi Madinah. Termasuk juga perang yang kita nak bicarakan ini. Pada bulan Syaban 6 Hijriah. Melalui risikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada berita tentang orang daripada Bani Mustaliq, iaitu orang Yahudi itu, di bawah pimpinan Al-Harith ibn Abi Dhirar ataupun Abu Dhirar, ayah kepada Sayyidatina Juwairiyah, nak memimpin tenteranya, kaumnya untuk memerang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Islam. Kemudian bila mendengar tentang berita ini, sudah pasti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan pasukan tentera dan akan berdepan dengan mereka, bukan di dalam Madinah tapi keluar daripada Madinah, iaitu di tempat kedudukan Bani Mustaliq itu tadi. Ketika kedua-dua pasukan orang Islam yang dipimpin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang kafir yang dipimpin oleh Al-Harith bin Abi Dhirar tadi itu sampai di satu tempat, iaitu sebuah mata air yang disebut sebagai Al-Muraisih di wilayah Qadid, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu akan berlaku pertempuran. Tetapi sebelum itu, baginda minta Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu untuk dakwah mereka dahulu, iaitu supaya menerima Islam dan supaya tidak jadi pertempuran. Memang itulah tujuan datangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengislamkan orang-orang yang kafir dan bawa mereka ke jalan yang benar, begitu. Jadi ada toleransi daripada pihak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cumanya ditolak oleh Al-Harith dan pemimpin-pemimpin yang lain. Lalu berlakulah perlawanan di medan perang yang sangat gentleman hadirin. Kenapa? Satu-satu. Cara berduel begitu. Nah, bukan main senyap-senyap, tengok-tengok dah jatuh bom. Bukanlah gitu. Nah, dengan perang, berdepan, berpedang dan sebagainya, satu lawan satu, kemudian menang orang Islam. Kemudian yang kedua pula, satu lawan satu lagi, menang lagi orang Islam. Subhanallah, sampai 10 perlawanan itu, 10 orang kufar ditumpaskan dan tetap tentera Islam menang ketika itu. Barulah berlaku pertempuran di antara kaum muslimin dan kaum kufar. Dipendekkan cerita, menanglah orang Islam dalam peperangan itu, dan di ketika inilah ghanimah yang sangat banyak sekali, iaitu harta perang, dengan orang Islam mendapat 2,000 unta. Bukan sedikit, 2,000 unta ni besar. 500 ekor kambing. Kemudian lebih kurang 100 tawanan perang yang ditawan oleh orang Islam pada ketika itu. Termasuklah siapa? Termasuklah Sayyidatina Juwairiyah yang kita bicarakan sekarang, menjadi tawanan perang. Ayah beliau, iaitu Al-Harith bin Abi Dhirar, lari daripada medan peperangan dan suami Sayyidatina Juwairiyah meninggal ataupun terbunuh dalam peperangan ini. Dalam peristiwa perang ini juga kita akan lihat keutamaan dan fadilat yang ada pada Sayyidatina Juwairiyah ini, yang disebut sebagai perempuan ataupun wanita yang penuh dengan keberkatan. Ini disebutkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal di dalam kitabnya Al-Musnad dan Al-Imam Abu Daud di dalam kitabnya Sunan Abi Daud. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan tentang hadis ini. Lamma qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabaya Bani Mustaliq, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahagi-bahagikan tawanan-tawanan perang Bani Mustaliq, waqa'at Juwairiyah bintul Harith fi sahmi li Thabit bin Qais bin Syammas.
aw li ibni ammin lahu. Lalu ketika dibagi-bagikan tawanan-tawanan ini, Sayyidatina Juwairiyah, waktu itu belum nama Sayyidatina Juwairiyah lagi, sebab nama ini hanya ditukar Nabi ketika mengahwini Nabi nanti. Sekarang belum kahwin lagi, jadi ketika itu nama beliau adalah Burrah. Jadi ketika diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah, mengulangi cerita ini, sebab itu digunakan nama Juwairiyah ini. Beliau berada pada bahagian seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Thabit Ibn Qais Asy-Syammas. Setiap orang ada bahagian masing-masing tawanan itu. Maka yang dapat tawanan itu untuk Sayyidatina Juwairiyah dapat pada seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Thabit Ibn Qais Asy-Syammas ketika itu. Ataupun sepupu Thabit. Ada dua riwayat. Riwayat yang kuat mengatakan Sayyidina Thabit. Lalu kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, wa katabathu ala nafsiha. Lalu Sayyidatina Juwairiyah inginkan membebaskan dirinya. Kenapa? Sebab beliau kan tokoh Bani Mustaliq. Kalau menjadi tawanan, itu akan menjadi hamba kepada orang tuannya nanti. Bukankah satu, mohon maaf, kehinaan bagi seorang tokoh besar dalam kaumnya tiba-tiba menjadi budak ataupun menjadi hamba kepada seseorang. Ini satu penghinaan dan maruah yang tercalar, berada di keadaan yang sangat rendah sekali. Sebab itu Sayyidatina Juwairiyah tak mahu ini berlaku. Jadi dia ingin bebaskan dirinya sendiri, tapi apakan daya ketika itu beliau tidak punyai harta dan tidak punyai apa-apa untuk membebaskan dirinya. Dan kata Sayyidatina Juwairiyah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, wa kanat imra'atan hulwatan mulahah. Sayyidatina Juwairiyah adalah seorang wanita yang sangat cantik dan mempersonakan. Memang di dalam sejarah Sayyidatina Juwairiyah disebut sebagai seorang perempuan yang muda, yang cantik, yang menawan. Siapapun melihatnya itu akan jatuh cinta pada. Ini disebut oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha sendiri. Sehingga beliau mengatakan, kata Sayyidatina Aisyah, la yaraha ahadun illa akhadat binafsihi. Tidak seorang pun yang melihatnya melainkan akan jatuh cinta, jatuh hati padanya sebab kecantikannya itu tadi. Fa'atat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasta'inuhu fi kitabatiha. Lalu datanglah Juwairiyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, tujuan untuk meminta tolong supaya Nabi boleh berbuat sesuatu untuk Sayyidatina Juwairiyah dilepaskan daripada pemilikan sahabat Nabi tadi, Sayyidina Thabit Ibn Qais Asy-Syammas. Hadis ini agak panjang, kita akan sambung selepas ini insya-Allah. Hadza wa billahi taufiq. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim. Lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi. Lima sabaqa nasiril
ومقداره العظيم ومقداره العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. IKIM Inspirasi Info ya. Islam, terima kasih atas perhatian anda waktu ini. Bersama kita bersiaran menerusi Maulid at IKIM. Berbicara kita bersama dengan Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Joel. Dan kita berbicara pada malam ini untuk sama-sama kita dengarkan Kenali dan Cintai Wanita Syurga Ummahatul Mukminin. Kenali Sayyidatina Juwairiyah binti Al-Harith. InsyaAllah kita nak sambung lagi pengajian ilmu kita bersama Ustaz. Silakan Ustaz. Baik. Syukran jazilan Faiz, hadirin. Ketika Sayyidatina Juwairiyah datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Fa wallahi, demi Allah." Kata Sayyidatina Aisyah ketika Sayyidatina Juwairiyah datang nak minta tolong Nabi, kata Sayyidatina Aisyah, "Fa wallahi, demi Allah, ma huwa illa an ra'aituha ala babi hujrati fakarihtuha." Ketika aku melihatnya berdiri di depan pintu rumahku, aku tidak menyukainya. Maaf ya, ini adalah perasaan wanita biasa yang kalau melihat orang lain takut suaminya pula tertarik dengan wanita tersebut. Ini biasa saja ya. Wa araftu annahu sayara minha ma ra'aitu. Dan aku tahu, kata Sayyidatina Aisyah, nanti Nabi akan lihat apa yang aku lihat. Lihat apa tu? Lihat kecantikan Sayyidatina Juwairiyah. Ini ditakut oleh perempuan ya, maaf. Fadakhalat alaihi. Lalu Sayyidatina Juwairiyah pun datang masuk jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ana Juwairiyah bintul Harith ibn Abi Dirar sayyidi qaumi. Saya adalah Juwairiyah binti Al-Harith ibn Abi Dirar, ketua pada kaumnya. Siapa dia? Beliau sendiri dan ayahnya tadi, ketua pada kaumnya. Waqad asabani minal bala ma lam yakhfa alai. Saya telah ditimpa bala maksudnya bencana atau bencana menjadi tawanan perang yang tuan pun tahu. Fawaqa'tu fi sahmi li Thabit bin Qais bin Shammas. Saya telah mendapat bahagian dimiliki oleh Thabit ibn Qais ibn Shammas ataupun sepupunya. Fakatabtuhu ala nafsi, lalu saya pun telah buat perjanjian kepada Thabit tadi, kalau saya dapat membayar sesuatu untuk menebuskan diriku, pasti saya akan tebuskan, dan kita berjanji kalau saya dapat tebuskan maka saya akan merdeka. Maka persetujui juga oleh Sayyidina Thabit tadi itu. Faji'tuka asta'inuka ala kitabati. Ya Rasulullah, saya datang ini untuk minta tolong pada tuan untuk supaya dapat membebaskanku. Maksudnya supaya dapat menolong dalam pembebasanku supaya tidak jadi hamba lagi. Lalu kata Nabi SAW, "Fahal laka fi khairin min dhalik?" Apakah kamu mau yang lebih baik daripada itu? Kamu datang sini kan nak minta pertolongan supaya dapat dilepaskan jadi hamba. Ini kan satu permintaan. Nabi katakan, kamu mau tak yang lebih baik daripada itu? Wa ma huwa ya Rasulullah? Apa dia yang lebih baik itu wahai Rasulullah? Tanya Sayyidatina Juwairiyah. Nabi mengatakan, aqdi kitabataki. Aku akan lunaskan, aku akan selesaikan urusan pembebasanmu
wa atazawwajuki, dan aku mengahwinimu. Maksudnya Nabi terus melamar, menyatakan hasrat untuk menjadikan Sayyidatina Juwairiyah sebagai isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Juwairiyah mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Ya, ya Rasulullah. Maksud beliau bersetuju untuk Nabi nanti bebaskan dengan cara Nabi bebaskan. Tidaklah jadi Sayyidatina Juwairiyah menjadi hamba lagi, dan beliau bersetuju untuk menjadi isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan, "Qad fa'altu." Lalu Nabi pun mengatakan, "Aku telah lakukan." Maksud, aku lakukan ini dan jadikan pembebasan ini aku akan lakukan dan kamu akan menjadi isteriku. Ketika itu Sayyidatina Juwairiyah berumur 20 tahun, iaitu berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidatina Juwairiyah, Sayyidatina Aisyah meneruskan kisah yang panjang ini, wa kharajal khabaru ila an-nas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwaja Juwairiyah bint al-Harith. Lalu berita pun tersebar di kalangan orang Islam ketika itu bahawa Nabi telah mengahwini Sayyidatina Juwairiyah binti al-Harith. Lalu kata mereka, "Asharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Maka Rasulullah ini bermakna tawanan-tawanan kita ini juga menjadi ipar-ipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab mereka daripada bani yang sama, itu Bani Mustaliq, dan ketua mereka adalah Sayyidatina Juwairiyah tadi itu. Fa arsalu ma bi aidihim. Lalu masing-masing mereka pun membebaskan tawanan-tawanan yang sepatutnya tadi mereka menjadi hamba-hamba pada tuan-tuan masing-masing, tapi bila mereka mendengar Sayyidatina Juwairiyah dikahwini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermakna tawanan-tawanan yang lain juga jadi kaum kerabat kepada Sayyidatina Juwairiyah, sebab satu Bani Mustaliq. Akhirnya semua melepaskan tawanan-tawanan yang mereka punya itu. Masya Allah. Apa kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? "Falaqad u'tiqa bitazwijihi iyaha mi'atu ahli baitin min Bani Mustaliq." Telah dibebaskan sebab perkahwinan baginda dengan Sayyidatina Juwairiyah tadi itu seramai 100 ahli keluarga orang Bani Mustaliq. Allah. Semua 100 orang itu yang jadi tawanan itu semua dibebaskan berkat kahwin baginda sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatina Juwairiyah. Inilah yang disebut dan diingat oleh Sayyidatina Aisyah mengatakan, "Fama a'lamu mara'atan kanat a'zama barakatan ala qaumiha minha." Aku tidak pernah tahu wanita ataupun perempuan yang paling besar barakahnya terhadap kaumnya dibandingkan dengan Sayyidatina Juwairiyah. Masya Allah. Beliau dikahwini oleh Nabi seorang dengan barakahnya membebaskan, Masya Allah, 100 orang yang lain. Ini keberkatan yang ada pada Sayyidatina Juwairiyah radhiyallahu ta'ala anha. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad, Al-Imam Ibnu Sa'ad di dalam kitabnya At-Tabaqat menyebutkan, ketika Sayyidatina Juwairiyah menjadi tawanan perang, lalu datang ayahnya kepada Nabi SAW. Ayahnya tadi kan melarikan diri daripada peperangan, medan peperangan. Bila tahu kata anaknya yang dicintai, anaknya yang juga menjadi ketua pada kaumnya menjadi tawanan, ini tak patut sebab beliau kan seorang yang sangat mulia pada kaumnya. Lalu datanglah pada Nabi SAW. Apa kata ayahnya pada Nabi? "Inna ibnati la yusbi mithlaha." Sesungguhnya anakku tidak ada tawanan sepertinya. Fa ana aqrabu min dhalik, dan aku lebih mulia daripada itu, dan dia juga mulia daripada yang lain. Fa khalli sabilaha. Wahai Rasulullah, bebaskan dia, lepaskan anakku. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita in khayyarnaha?" Apa pendapat kamu kalau kita suruh dia yang memilih? Alaysa qad ahsanna? Memilih siapa yang di antara kita, dipilih kamu ke pilih saya? Lalu kata Al-Harith bersetuju, "Bala, ya, bahkan." "Wa addaita ma alaik?" Dan kamu tunaikan apa yang ada pada kamu.
Lalu ayahnya tadi, Al-Harith, datang kepada anaknya Sayyidatina Juwairiyah dan mengatakan, "Inna hadzal rajul qad khayyaraka fala tafdhahina." Orang ini, lelaki ini merujuk pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah memilih kamu. Qad khayyaraki, telah memilih kamu, dan janganlah kamu membuat sesuatu keputusan yang memalukan kami. Di sini kita lihat bagaimana stand ataupun pegangan Sayyidatina Juwairiyah sudah melihat kemuliaan yang ada pada Nabi dan agama Islam. Lalu beliau mengatakan, "Fa inni qad ikhtartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku memilih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Para ulama mengatakan dan ahli hadis mengatakan, kenapa Sayyidatina Juwairiyah memilih Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam? Ini ada kaitan dengan riwayat daripada Al-Imam Al-Baihaqi yang menyebutkan bahawa Sayyidatina Juwairiyah sebelum itu pernah bermimpi, iaitu 3 hari sebelum peperangan Bani Mustaliq tadi itu, Sayyidatina Juwairiyah bermimpi bahawa ada bulan seolah-olah berjalan daripada Yathrib, iaitu Madinah, lalu bulan tadi itu jatuh di dalam bilik Sayyidatina Juwairiyah dekat Bani Mustaliq. Tapi beliau tak mahu nak ceritakan pada ayahnya dan tak mahu ceritakan pada kawan dan kaumnya, tak mahu. Sehinggalah berlaku peperangan Bani Mustaliq tadi, dan ketika ditawan memang sebenarnya suami pun dah meninggal. Beliau kalaulah ditakdirkan Nabi mengahwininya, beliau akan menerimanya. Begitu. Itu adalah antara sebab beliau memilih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dalam hadis yang sedikit panjang tadi daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan tentang keadaan perkahwinan Sayyidatina Juwairiyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini nak menunjukkan kepada kita semua tentang besarnya hidayah daripada Allah, dan memang hidayah itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Cuba bayangkan seorang perempuan kafir, Barrah ataupun Sayyidatina Juwairiyah tadi kan kafir pada asalnya, ketika ditawan kemudian memeluk agama Islam, berkahwin pula dengan manusia, malah makhluk yang paling mulia ala itlaq, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhal jadi tawanan tadi adalah satu kehinaan. Allah muliakan menjadi isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulia di dunia dan mulia di akhirat. Satu. Kemudian barakahnya pula menyebabkan tawanan-tawanan yang lain 100 orang lebih dibebaskan, dan dikatakan semua 100 orang itu memeluk Islam juga selepas itu. Masya Allah. Dan akhirnya nanti kita akan melihat dalam riwayat Al-Imam Ibn Sa'ad dalam kitab At-Tabaqatnya menyebutkan bahawa ayahnya nanti, ayah Sayyidatina Juwairiyah, iaitu Al-Harith Ibn Abi Dhirar, beserta dengan 2 orang anak lelakinya dan kaumnya Bani Mustaliq, Masya Allah, semuanya masuk dan memeluk agama Islam. Masya Allah. Ini keberkatan siapa ni? Keberkatan yang ada pada Sayyidatina Juwairiyah radhiyallahu taala anha. Satu perkara penting yang kita nak imbaukan di sini bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengahwini Sayyidatina Juwairiyah bukan semata-mata kerana kecantikannya. Ini tidak, ya. Pasti itu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana Nabi nak bagi tahu bahawa maruah itu sangat penting dan sangat perlu dijaga. Sayyidatina Juwairiyah, ketua pada kaumnya, akhirnya menjadi tawanan orang-orang Islam, itu satu kehinaan. Tetapi Nabi melihat kalau ini tidak diselamatkan, maka nanti akan merasa kehinaan itu selama-lamanya. Untuk menyelamatkan maruah tadi, Nabi bebaskan daripada hamba, lalu dikahwini oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah bertambah kemuliaan sebab menjadi isteri Nabi, ummahatul mukminin, adalah sesuatu yang sangat besar anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kisah Islamnya ayah Sayyidatina Juwairiyah juga disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hisham di dalam sirahnya, menyebutkan bahawa
ketika Nabi SAW balik daripada perang Bani Al-Mustaliq, Nabi bawa tawanan termasuk juga Sayyidatina Juwairiyah. Tinggal lagi Nabi titipkan, Nabi suruh ada seorang Ansar untuk jaga Sayyidatina Juwairiyah sebab beliau adalah ketua kaumnya yang sangat mulia. Ini sebelum cerita pembahagian ghanimah yang kita sebutkan tadi itu. Kemudian apabila mendengar anaknya iaitu Al-Harith, mendengar anaknya Sayyidatina Juwairiyah itu menjadi tawanan, datang bawa dengan banyak unta menjadi suatu tebusan untuk dibebaskan anaknya itu Sayyidatina Juwairiyah. Ketika sampai di satu tempat iaitu di Aqiq, tiba-tiba pula Al-Harith tadi melihat ada 2 ekor unta yang paling dia suka dalam banyak-banyak unta tadi itu. Dia pun sembunyikan 2 ekor unta ni tadi. Masya Allah. Apa yang berlaku, dia tak mahu bagi 2 ni Pak Ais, sebab hak ni paling elok dan dia sayang sangat dengan 2 ekor unta ni tadi. Mana jumpa dengan Nabi SAW dan bawa dengan unta-unta tadi itu untuk menjadi tebusan kepada anaknya Sayyidatina Juwairiyah. Sebelumnya dah disembunyilah unta-unta tadi itu, ada satu lembah di Aqiq tu, banyak lembah. Jadi ada satu lembah tu disembunyi tang tu. Mai datang jumpa dengan Nabi SAW. Ya Muhammad, laqad asabtu binati. Ya Muhammad, kamu telah menawan anak perempuanku. Wa hadha fidauha. Ini unta-unta ini adalah sebagai tebusan untuknya. Asalkan bebaskan dia. Ada satu perkara yang dia sangat pelik ketika Nabi menyatakan Ainal ba'iran alladhi Ainal ba'iran alladhani ghayyabtahuma fil aqiq fi sya'bin kadha wa kadha. Mana 2 ekor unta yang kamu duk simpan di lembah ni, dekat lembah ni, dekat Aqiq. Mana unta 2 ekor tu? Walhal dia tak tahu pun. Masya Allah ta'ala. Ini namanya mukjizat Nabi SAW. Akhirnya terkejut. Kata Al-Harith ni, main mana tak tahu. Lalu beliau mengatakan, Ashhadu annaka Rasulullah. Masuk Islam dia Pak Ais. Aku bersaksi bahawa engkau lah Rasulullah. Pasal apa? Lianna hadha alladhi fa'atuhu la ya'lamuhu ahadun illallah. Apa yang saya telah buat ni, siapa pun tak tahu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia pun tahu ini kebenaran yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran ada pada Islam. Akhirnya beliau memeluk agama Islam, alhamdulillahirabbil alamin. Selepas ini kita akan sambung sedikit lagi bagaimana sirah wanita yang sangat mulia ini, Sayyidatina Juwairiyah radhiyallahu taala anha. Hadza wa billahi taufiq. Anugerah Pencinta Nasyid IKIM 2020 APNI 2020 mempersembahkan tema dan lagu Adil, menampilkan penerbit Dakmi, komposer Dakmi dan Alfa Buti, penulis lirik Siso, penyusun muzik Alfa Buti, artis kumpulan Fine. Ngatur mencengkam keputusan dan pertimbanganmu nanti. Janganlah. Lagu manakah bakal bergelar juara? Saksikan Anugerah Pencinta Nasyid IKIM 2020 pada 20 Disember 2020 Ahad jam 9 malam melalui platform www.ikim.my, Facebook IKIM FM, di YouTube channel IKIM, aplikasi TV IKIM. Juga tidak ketinggalan dengarkan di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 2020 ini membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Kita tidak mungkin mampu. La ilaha illallah, tiada Tuhan selainnya. Maulana ya Maulana ya IKIM memberi anda lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dengarkan kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Faiz Jusman dekat sini bicara kita menerusi Maulid at IKIM bersama dengan Ustaz Muhadir Haji Joel, dan kita sambung lagi kisah pengajian kita pada malam ini. Silakan Ustaz. Syukur jazilan Faiz. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Antara keistimewaan Sayyidatina Juwairiyah radhiyallahu ta'ala anha, sebahagiannya sudah kita sebutkan tadi, beliau adalah orang yang sangat rajin beribadah. Ini adalah suatu ciri khas isteri-isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kerana melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sangat kuat ibadah dan dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja dari segi percakapan, malah dari segi amalan dan perbuatan, ini meninggalkan kesan yang benar-benar dirasai di dalam jiwa dan sanubari isteri-isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebahagian besar malam akan digunakan untuk beribadah. Siapa? Sayyidatina Juwairiyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan menjadi suatu kebiasaan beliau akan berzikir daripada selepas solat subuh sehingga terbit matahari. Panjang tu. Tuan-tuan, kalau kita nak tahu solat duha, kita kena tahu dulu bila masuk waktu subuh. Kita congakkan dengan mudahnya. Katakanlah solat subuh pukul 6. 1 jam 20 minit daripada pukul 6 tu bermaksud pukul 7.20. Itulah waktunya, waktu syuruk. Bila waktu syuruk, jangan solat dahulu sebab ia waktu terbit matahari berada di dua tanduk syaitan. Begitu disebut dalam kitab fiqh. Jadi nak solat duha ataupun solat sunat isyraq, tunggu dulu 16 atau 17 minit. Daripada 1 jam 20 minit tadi tu, campur lagi 16 atau 17 minit. Jadi bermakna pukul 7, pukul 7.20 itu baru syuruk. Campur lagi 16, jadi pukul 7.30, berapa? 36, 37. Itulah maksudnya waktu solat sunat isyraq ataupun duha. Bayangkan, 1 jam 20 minit. Subhanallah. Berzikir. Siapa Sayyidatina Juwairiyah ini? Continuously, bermaksud tak tidur. Kalau kita maaf ya, kadang-kadang lepas subuh tu memang terasa mengantuk betul. Nak rest sekejap, nak ambil rehat sekejap, begitu kan baik. Ini tak, 1 jam 20 minit continuously berzikir di situ. Masya Allah. Kuatnya ibadah beliau. Dan ketika di awal Islam, awal memeluk agama Islam, menjadi isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memang bersemangat betul nak beramal. Sehingga kadang-kadang ada amalan yang Nabi tegur beliau. Contohnya dalam bab puasa. Beliau kuat sangat berpuasa sehingga beliau berpuasa pada hari Jumaat sahaja. Jadi Nabi pun tanya dalam riwayat Imam Ahmad daripada Sayyidatina Juwairiyah binti Al-Harith sendiri, beliau sendiri yang ceritakan, dakhala alayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yaum al-jum'ati wa ana sha'imah. Nabi datang padaku pada hari Jumaat dan aku sedang puasa ketika itu. Nabi tanya, asumti ams, semalam puasa tak? Kata Sayyidatina Juwairiyah, la, tak puasa. Nabi tanya lagi, aturidina an tasumi ghadan, esok kamu nak puasa tak? Lalu dijawab, tak. Maksudnya puasa hari Jumaat sahaja. Lalu kata Nabi SAW, fa'aftiri, kalau begitu berbukalah. Maksudnya tak payahlah puasa. Kenapa? Itu menjadi makruh. Di sinilah fuqaha mengistimewakan hukum makruh kalau puasa hari Jumaat semata-mata sahaja, tanpa ada sebab-sebab yang lain. Tidak menjadi makruh kalau digembarkan ataupun disekalikan dengan sehari sebelum, iaitu hari Khamis, ataupun sehari selepas, iaitu hari Sabtu. Jadi kalau puasa Jumaat sahaja tanpa ada sebab-sebab yang lainnya, contohnya kalau hari Arafah tu, kita puasa Yaumul Arafah hari Jumaat kerana jatuhnya hari Jumaat, itu tak apa. Ini puasa mutlak ni Faiz, maksudnya tak ada sebab apa pun, lalu puasa hari Jumaat sahaja. Ini hukumnya makruh dalam fiqh. Lalu Nabi minta kepada Sayyidatina Juwairiyah, kalau itu tak payah puasa lah. Nak tunjukkan apa tu? Bukan puasa itu tak baik, tapi makruh, dan ini juga menjadi pengajaran kepada orang Islam seterusnya. Kerana pulun tadi buat puasa, 1 hari je puasa. Jadi yang lain tak. Kerana itu Nabi tegurkan, maka itu menjadi hukum pada kita seterusnya, iaitu makruh berpuasa hanya pada hari Jumaat kalau tidak ada sebab-sebab yang tertentu, melainkan
digembarkan hari sebelumnya, iaitu Khamis dan Jumaat, atau selepasnya Jumaat atau hari Sabtu. Hadirin, di kesempatan sedikit yang tinggal ini kita kongsikan satu amalan yang sangat barakah sekali yang asbabnya datang daripada Sayyidatina Juwairiyah radhiyallahu taala anha. Kita dah sebut tadi kan, beliau rajin sangat beribadat. Kalau berzikir itu daripada lepas subuh sampai terbit matahari, approximately 1 jam 20 minit ya. Apa kata Sayyidatina Juwairiyah? أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها. Nabi keluar, iaitu keluar ke masjid daripada rumah Sayyidatina Aisyah giliran beliau malam itu, dan patah balik ke rumah pada waktu bila? Pada waktu duha. ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة. Tadi Nabi keluar daripada rumah untuk solat subuh, sedangkan Sayyidatina Juwairiyah solat di rumah, berzikir di menunggu subuh tadi itu, dan tetap di situ sampai Nabi balik pada waktu duha dan masih duduk di atas tempat berzikir tadi itu. Nabi bertanya, "Ma zilti 'ala al-hal allati faraqtuki 'alayha?" Apakah kamu duduk di sini sejak saya berpisah dengan kamu tadi ke? Sejak saya keluar daripada rumah tadi, kamu duduk di sini atas ni kah? Sampailah. Lalu dijawab oleh Sayyidatina Juwairiyah, "Na'am, ya." Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laqad qultu ba'daki 4 kalimat 3 marrat." Saya tadi telah sebutkan 4 perkataan, 4 ucapan, 4 kalimat sebanyak 3 kali diulang. "Law wuzinat bima qulti mundu al-yawm lawazanathunna." Kalaulah kalimah-kalimah, bacaan-bacaan yang saya baca tadi itu 4 perkataan saja, diulang 3 kali, kalau ditimbangkan, nak dibandingkan dengan amalan kamu daripada selepas subuh tadi sampai waktu duha sebegini, lebih kurang 1 jam lebih, lawazanat hunna, lebih berat lagi apa yang saya ucapkan itu. Hadirin, ini satu kebaikan yang besar untuk kita amalkan juga subuh esok insya-Allah. Apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Boleh ya? Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Itu diulang berapa kali? Diulang 3 kali. Bila? Selepas subuh. Itu khusus mendapat pahala sebegini. Kalau nak diamalkan setiap lepas solat pun boleh juga. Tapi hadis ini khusus subuh ya. Ini mengalahkan zikir-zikir yang dibacakan 1 jam 20 lebih minit. Ataupun daripada subuh sampai ke waktu duha. Baca ni Faiz tak sampai pun seminit rasanya. Faiz tak sampai. Nanti kita akan tulis, nantikan Faiz untuk kita kongsikan. InsyaAllah, Ustaz. Dan insyaAllah bacaannya ni sangat ringkas, tetapi kenapa pahalanya besar sangat? Kita ambilkan sedikit huraian. Ya Allah, sekali kami sebut subhanallah wa bihamdihi, bagilah pahalanya ada khalqihi, sebanyak mana makhluknya Allah. Allah selain daripada Allah tu namanya alam makhluk. Berapa banyak makhluk itu? Daun-daun yang ada di pokok tu berapa banyak tu? Janggut yang ada pada kita sekarang ni berapa banyak tu? Itu baru janggut, belum rambut lagi kan? Belum bulu-bulu lain lagi kan? Wa ridha nafsi, sebanyak mana Allah ridha pada dirinya, Allah ridha pada orang berbuat taat. Berapa ramai orang yang berbuat taat? Berapa ramai orang yang meninggalkan maksiat? Allah ridha. Wa zinata arshihi, seberat arasnya. Makhluk yang paling besar adalah arash. Seberat itulah juga pahala orang itu. Wa midada kalimati, dan sebanyak mana catatan yang ada di Lauhul Mahfuz, itulah pahala orang itu akan dapat. Kalau contohnya saya kan, di mana saya lahir, bagaimana saya lahir, di mana saya membesar, di mana saya bersekolah, nanti menyambung pelajaran, nanti berkahwin, nanti berdakwah dan sebagainya, itu baru catatan saya seorang. Belum lagi catatan untuk Faiz, belum lagi catatan untuk Sufyan, belum lagi catatan untuk Ustaz Irwan dan yang lain. Ya Allah.
hadirin. Nah, sekali baca itu pahalanya begitu faiz. Ini kan pula kalau membacanya dengan banyak sekali. Ini amalan yang kita amalkan, nanti kita akan kongsikan insya-Allah ya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimat. Kita akan kongsikan nanti insya-Allah. Beliau juga meriwayatkan hadis daripada Nabi tapi tak banyak, dan beliau juga diambil periwayatannya daripada beliau oleh sahabat-sahabat, umpamanya Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Sayyidina Ubaid ibn As-Sabiq, Sayyidina Abu Ayyub, Imam Mujahid, Imam Abdullah ibn Shaddad radhiyallahu taala anhum ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah, wanita mulia, Ummul Mukminin yang sangat dicintai, dikasihi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sangat sabar, yang sangat banyak ibadahnya ini, akhirnya menemui Allah Subhanahu wa taala pada Rabiul Awal tahun 56 Hijriyah ketika berumur 65 tahun pada masa pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan dan Marwan ibn Al-Hakam yang ketika itu menjadi gubernur Madinah, yang menjadi imam solat jenazah Sayyidatina Juwairiyah radhiyallahu taala anha, dan dimakamkan di Jannatul Baqi, di bumi yang penuh dengan keberkatan, bumi Al-Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ganjaran dan kita dapat untuk mengikut jejak langkah Sayyidatina Juwairiyah radhiyallahu taala anha, dan kita dikumpulkan bersama dengan beliau dan orang-orang mulia yang lain, dan mudah-mudahan kita mendapat kebaikan daripada penceritaan ini di dunia dan di akhir akhirat insyaallah. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Ya, Faiz. Untuk perkongsian kita pada minggu ini berkaitan dengan tajuk bicara kita dah dengarkan sama-sama tentang Sayyidatina Juwairiyah binti Al-Harith tadi. InsyaAllah banyak yang kita dapat pelajari. Nanti insyaAllah ada kesempatan kita kongsikan Ustaz berkaitan dengan amalan zikir itu sama-sama insyaAllah untuk kita beramal. InsyaAllah kita baca dan beramal sama-sama. Apa-apa pun kepada anda yang dapat menonton siaran ini, terima kasih yang banyak. Ingat boleh kongsi-kongsikan pada ramai lagi yang lain. Semoga beroleh ilmu dan manfaat perkongsian kita pada minggu ini. Dan terlepas jangan bimbang, ulangannya hari Sabtu jam 9 malam pastinya Maulid at IKIM. Sekali lagi terima kasih banyak Ustaz. Jumpa minggu hadapan insyaAllah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat anda rakan-rakan saya, teruskan setia bersama kami dengarkan IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Burak Oil. Minyak berkualiti. Burak Oil. Pilihan community. Burak Oil. Prestasi tidak diragui. Pilihan tempatan, pilihan Malaysia. Burak Oil, stesen community anda. Burak Oil. Isteri aku ni seorang yang gigih dan sentiasa ceria. Awal pagi dia siapkan sarapan untuk aku dan anak-anak. Tidak lupa minuman kopi Bali Munawarah A yang aku bancuh khas untuknya. Kemudian dia mulakan perniagaan online-nya. Malam pula dia memasak untuk kami sekeluarga. Aku sangat bersyukur kepada Allah kerana memberi aku seorang insan yang sangat rajin dan berdedikasi. Terima kasih, Abang. Tiap-tiap hari Abang bancuhkan saya kopi Bali Munawarah ini. Layari www.smartcoco2u.com atau FB Smart Coco A+ untuk membuat pesanan kopi Bali Munawarah A sekarang. Hubungi 017-437-9124 atau 017-479-1274. Diiktiraf halal oleh JAKIM. Ini Pak Ya, pekebun kecil sawit. Pak Ya ada sijil MSPO yang ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan melalui MPOB. Dengan melaksanakan MSPO, persekitaran kerja selamat, hasil tinggi dan berkualiti. Daftar segera sebelum 31 Disember 2020 atau lesen MPOB dibatalkan. Hubungi hotline 03-8911-0192 atau nombor yang tertera. Juga boleh kunjungi pejabat MPOB berdekatan.
Pagi yang indah disinari warna yang indah. Hiasi pagi anda dengan info semasa, muzik nasyid kontemporari, santapan minda berinspirasi dengan wadah informasi menerusi rancangan kesihatan, analisis dan topik pagi. Semuanya dalam segmen Warna Pagi bersama Pian dan Hazwan 6 hingga 10 pagi hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ramainya orang susah musim COVID-19 ini sebab tak ada sumber pendapatan. Sebab itulah kita kena jadi sebahagian dari pembayar zakat. Boleh juga bantu golongan yang terkesan ni. Dan lagi, kalau kita bayar sebelum 31 Disember, dapat pula rebate cukai. Mana dah dapat peluang macam ni? Dunia dapat, akhirat pun dapat. Layari www.zakatpenang.com. Cepat tunaikan zakat sebelum 31 Disember untuk mendapat rebate cukai. Rutin harian saya setiap pagi, perkara pertama saya buat ialah minum 2 sudu serai mas kurma Hidayah Plus. Dengan pengambilan secara berterusan, Alhamdulillah, semua kerja dapat diuruskan dengan baik dan bertenaga sampai ke malam. Serai mas kurma Hidayah Plus ni adalah nutrisi tambahan semula jadi. Untuk kekal bertenaga, terus dapatkan serai mas kurma Hidayah Plus di toko-toko jamu dan farmasi seluruh Malaysia. Dan ikuti perkembangan kami di media sosial, Facebook dan Instagram Serai Mas. Atau hubungi kami di talian 017-782-5282. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Radio IKIM sedang mempromosikan pakej iklan kombo dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564 tertakluk kepada terma dan syarat. Filantropi Islam dan Wakaf Korporat di Malaysia adalah buku baharu terbitan IKIM. Buku yang membicarakan tentang konsep kedermawanan, wakaf korporat dan jenis kedermawanan dalam Islam ini telah diterbitkan pada 2019. Buku yang banyak mengupas tentang konsep wakaf korporat ini sesuai bagi mereka yang sudah menceburi bidang ini seperti tokoh korporat, ahli-ahli akademik seperti pensyarah, pelajar-pelajar institusi dan kepada mereka yang berminat dalam menambah pengetahuan tentang wakaf korporat ini. Layari laman web kami www.ikimniaga.my atau hubungi Unit Pembangunan Ekonomi dan Pemasaran di talian 03-6204-6389 atau 388 untuk mendapatkan buku ini segera. Pohon kehadrat Allah, ya Allah, pimpinlah hati, pimpinlah lidah, pimpinlah telinga, pimpinlah rasa kami, pimpinlah pandangan kami sehingga kami dapat bercakap, memahami, bertepatan dengan apa yang Engkau inginkan, ya Allah. Kerana kita sebagai seorang hamba, kita beribadah bukan kerana apa yang kita suka. Kita buat ialah apa yang Allah suka. Dan oleh kerana kadang-kadang kejahilan kita inilah yang kadang-kadang buta mata kita untuk melihat sebenarnya apa yang Allah suka. Dan kerana itulah kita sering derhaka pada Allah dan kita kadang-kadang mementingkan diri kita sendiri, tidak lagi mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Apa cerita Warna Pagi Dengarkan. Dan kita masih lagi bersama menerusi rancangan program Santapan Minda Sentapan Hati, iaitu Generasi Pagi ini bersama dengan Yang Bahagia Profesor Dr. Muhayyah Haji Muhammad. Kita bercerita tentang kenapa wanita stres. Bagaimana kita boleh menjadikan tahun 2021 nanti lebih baik untuk kita semua bebas daripada stres, Prof. Kita jalani 2021 dengan satu ingat 6 tahap niat. Niat yang paling bawah, kita buat sesuatu kerana duit. Ini paling bawah akan stres. Yang kedua, kita buat sesuatu untuk mendapat nama dan pujian. Ini menyebabkan berdengki dan bergaduh. Kita buat sesuatu kerana untuk merasa best, job satisfaction, orang puji kita. Yang ketiga, dia dipanggil dunia paradigma duniawi yang melemahkan. So reset, buang, naik ke atas. Yang keempat ialah kita buat sesuatu untuk mendapat takwa dengan mencari ilmu. Jadikan 2021 mencari ilmu. Yang kelima, bila dah takwa, kita nak mendapat syurga. Itu bagus juga, tapi the best. Yang keenam, mendapat cinta ilahi. So jadikan tahun 2021 mengejar cinta ilahi, mendapat syurga dan takwa. Sebab siapa yang dapat nombor 1, dia akan dapat rasa tenang, dia akan dapat nama, dia akan dapat harta. Itu automatik, tak payah cari rezeki. Rezeki
dah ada. Kita akan buat apa kita rasa. So kalau rasa negatif, tindakan memang negatif. Kalau fikir, tindakan pada hati. So that's why image diri, belief system, semua dekat level hati. Capability, ilmu, semuanya dekat hati. Dunia dalam hati. Then only you behave. Dan behave yang bagus akan melahirkan hasil yang bagus. Jaga rumah kita, insyaAllah jaga hubungan dengan Allah, dan secret life kita, private life keluarga kita, diri kita, dan masyarakat akan terbina. Sebab tu saya ambil pendekatan membetulkan masyarakat daripada individu. Ambil tanggungjawab, be